Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar ABT 2 Zura, especiallynya Nur Iman Insyira yang masuk menepati waktu. Okey, pelajar yang belum masuk lagi, cikgu rekod dan cikgu hantar link rekod lah. Okey, terima kasih kerana bersama-sama dengan cikgu. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Okey, kita mulakan meneruskan subtopik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk reka bentuk elektrik. Okey, dalam buku teks awal reka bentuk elektrik bermula muka surat 60 ya. Okey, boleh rujuk buku teks juga. Okey, selepas mendengar video pengajaran, kita bincang sama-sama modul yang cikgu bekalkan sebelum cuti baru ni. Okey, kita selesaikan jawapan dalam modul PDPR reka bentuk elektrik. Dan selepas kelas, pelajar boleh menjawab kuis, Iman jawab kuis ya. Dan juga pelajar-pelajar lain, okey, reka bentuk elektrik 20 soalan kuisis dan soalan dalam buku Pink muka surat 34 hingga muka surat 39. Okey, bahagian A dan bahagian B. Okey, selepas tu pelajar boleh PM cikgu untuk buat semakan. Okey, jom kita mula video pengajaran reka bentuk elektrik. Sekejap ya. Okey, Nur Iman nampak slide ni tak? Okay. Reka bentuk elektrik ialah perancangan pemasangan, pengujian dan pemeriksaan elektrik pada bangunan dan perkakasan elektrik. Itu maksud dia reka bentuk elektrik. Okey, 2.31 kita mesti mengenali dan menjelaskan sistem-sistem elektrik iaitu apa itu sumber, medium, beban dan kawalan. Sebelum tu kita mesti mengetahui elemen elektrik ada 4 iaitu satu sumber, medium, beban dan kawalan. Okey, sumber. Apa maksud sumber tu? Sumber merujuk kepada punca pengeluar tenaga elektrik. Contoh sumber adalah seperti jana kuasa, bateri, solar dan lain-lain. Terdapat 2 jenis sumber. Okey, sains pun pelajar dah belajar topik ni juga. Sumber boleh diperbaharui dan juga sumber tidak boleh diperbaharui. Okey, sumber yang boleh diperbaharui kita kena faham iaitu sumber yang boleh digunakan semula. Bekalan tenaga yang kekal selamanya. Okey, contoh sumber cahaya tu kan. Okey, sumber angin. Okey. Angin, kincir angin kan. Okey. Air bergerak sebagai kincir air. Okey. Matahari, tenaga solar. Okey. Okey, ni ombak. Sumber yang tidak boleh diperbaharui adalah sumber yang akan habis dan tidak dapat dikitah semula. Okey. Contoh petroleum, minyak, arang batu, gas, okey, dan juga sumber nuklear. Medium, itu adalah maksud sumber. Medium adalah, okey, maksud medium,
Perantaraan di antara sumber dan beban. Bertugas membawa arus elektrik. Terdapat dua jenis medium iaitu kabel ataupun wayar ataupun tanpa wayar. Contoh medium adalah berwayar dan tanpa wayar. Slide ini juga pelajar boleh rujuk untuk membuat nota ya. Okey, ini contoh. So nanti cikgu bagi link record, pelajar boleh buka semula dan rujuk untuk membuat nota dan membuat semakan modul PDPR reka bentuk elektrik. Okey, kita pergi kepada beban. Beban ialah alat yang melakukan tugas dan menggunakan tenaga elektrik. Beban ini menghasilkan kesan tertentu seperti cahaya pada mentol, bunyi pada pembesar suara dan putaran pada motor. Okey, ini beban. Kawalan pula bermaksud bahagian yang mengawal aliran arus elektrik dengan selamat seperti memutus dan menyambungkan litar. Kawalan ini boleh dilakukan secara insaniah ataupun manual atau automatik. Contoh kawalan Swiss, kawalan suhu penyaman udara, kawalan suhu periuk nasi elektrik. Ini contoh kawalan mengawal aliran arus elektrik. Okey ni. Oven. Beban melakukan tugas menggunakan tenaga elektrik. Contoh kawalan secara manual. Okey, kita kawal secara manual. Okey, ada Swiss. Okey, ni Swiss secara manual. Kita buat kawalan elektrik lah. Masang Swiss. Okey, contoh kawalan manual dan kawalan automatik. Manual ni insaniah lah. Okey, ni kawalan manual insaniah. Kawalan automatik. Okey. Ada chip lagi. Okey, kawalan automatik dia ada chip elektrik dalam ni pula. Okey, kawalan manual ada button kat luar ya untuk on off. Okey, 2.31 mengenal dan menjelaskan 4 elemen sistem elektrik lagi ya. Sumber elektrik, medium, beban dan kawalan. Okey, ini adalah sumber secara rumusan tu sumber yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Okey, sumber elektrik seperti air, cahaya, matahari, ombak dan angin. Gunakan peta ini sebagai nota. Okey, selain itu sumber elektrik, nuklear, gas asli dan arang batu. Okey, medium. Medium adalah laluan arus elektrik. Okey, selain itu contoh medium adalah wayar. Okey, lagi yang satu tanpa wayar iaitu Bluetooth, gelombang, radio, infrared macam sekarang lah, wireless. Okey. Okey, internet. Beban merujuk kepada untuk menghasilkan kesan. Okay, contoh lampu cahaya. Okey, seteri ke haba. Kesannya memberi kepanasan dan hilang kedut. Okey. Kawalan adalah merujuk kepada mengawal arus elektrik. Contoh switch on off. Dan pengawal suhu, bunyi, haba dan pergerakan. Okey, dah kenal. Ini macam mana elektrik kita daripada sumber punca utama sehingga kita dapat menggunakan tenaga elektrik. Okey. Contoh kat Terengganu ni ada Tasik Kenyir menjanakan kuasa elektrik sehingga kita dapat menggunakan tenaga elektrik. Okey, dia banyak tapisan. Sumber tenaga arus ulang-alik, kita kena faham apa maksud arus ulang-alik ni. Pengagihan elektrik dari stesen jana kuasa hingga ke rumah
dan bangunan komersial. Voltan AU ataupun arus ulang-alik boleh dinaikkan dan diturunkan menggunakan transformer. Okey, sejenis alat elektronik ya. Okey, arus ulang-alik ni boleh dinaik dan diturunkan, dikawal lah menggunakan transformer. Penghantaran dilakukan dalam keadaan voltan tinggi untuk merendahkan nilai arus supaya tiada kehilangan kuasa semasa proses penghantaran. Okey, kita tengok proses dia. Okey, ni voltan, gelombang dia. Okay, ini contoh ya. Okey, sumber tenaga arus terus. Apa dia? AT, iaitu arus terus. Sistem kuasa dengan hanya satu kekutuban voltan. Arus mengalir adalah sehala. Contoh, bateri, sel solar, dinamo jenis komutator. Okey, sumber tenaga ini boleh ditukar dari arus ulang-alik kepada arus terus dan sebaliknya dengan menggunakan pelbagai cara seperti litar penerus, menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Litar penyongsang menukarkan arus terus kepada arus ulang-alik. Ini contoh ni ya. Okey. Ini perbezaan antara arus alik AU dan juga arus terus AT. Di mana plat nama kita labelkan AU untuk arus ulang-alik dan AT dilabelkan seperti arus terus. Saiz, kalau arus ulang-alik ni saiz dia besar. Tapi arus terus bersaiz sederhana dan kecil. Perbezaan kena faham dan dapat membezakan. Harga kalau arus ulang-alik ni dia mahal, arus terus ni murah. Okey. Operasi ulang-alik berterusan. Okey, kalau terus jangka masa pendek sebab dia menggunakan contoh bateri sahaja. Habis bateri tak boleh guna dah. Okey, gitu. Kalau arus ulang-alik, contoh yang menggunakan direct kuasa elektrik, dia sentiasa ada. Okey. Operasi berterusan lah maksudnya. Jangka masa pendek. Keselamatan arus ulang-alik ni bahaya. Kita kena pandai kontrol lah. Okey, arus terus ni kurang bahaya sebab dia dah ada volt dia berapa. Okey, kuasa dia berapa ya. Penggunaan tenaga elektrik yang tinggi. Kalau kita guna lama, tinggilah kuasa elektrik kita kena bayar tu. Okey. Kalau arus terus rendah sebab dia sudah had bateri ni sampai berapa lama penggunaan. Kalau habis. Okey. Contoh, arus terus yang menggunakan kuasa elektrik direct lah. Ada sokmo sentiasa, maksudnya yang connect dengan arus elektrik lah. Contoh kipas shilling, lampu pijar dan sebagainya. Okey. Untuk arus terus yang menggunakan sumber daripada punca bateri. Contoh kipas tangan. Dia tidak menggunakan switch, tidak menggunakan punca kuasa direct elektrik, dia menggunakan bateri sahaja. Jadi kalau habislah. Okey. Ini contoh lampu yang menggunakan sumber bateri. Okey, reka bentuk litar elektrik mengandungi susunan komponen atau peranti untuk melakukan sesuatu tugas yang dikehendaki dengan kriteria seperti selamat, kemas, cekap, kos yang rendah dan berkualiti. Kak Yayu ada gelak online? Sekejap. Okey, reka bentuk litar dalam peralatan elektrik kebiasaan dibina berdasarkan 3 aspek iaitu keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Okey, ini macam mana cara reka bentuk litar peralatan elektrik.
Okey, ini dia. Menunjukkan cara reka bentuk lita peralatan elektrik. Dari segi keselamatan, lita peralatan elektrik direka bentuk dengan ciri-ciri keselamatan. Ciri-ciri keselamatan ini penting kerana dapat melindungi pengguna dan peralatan tersebut daripada berlakunya lita pintas. Bagi periuk nasi elektrik, ditempatkan di dalam bahagian bawah periuk. Kedudukan lita adalah tersembunyi dan tidak dapat dicapai tangan serta tidak terdedah. Ciri-ciri seperti itu dapat melindungi keselamatan pengguna daripada wenjatan elektrik yang boleh membawa maut. Okey, ni macam mana 2.32 menunjukkan cara reka bentuk lita peralatan elektrik. Di mana kedudukan peranti dia Okey, periuk nasi elektrik lah. Reka bentuk seperti peranti adalah adanya sensor tekanan, sensor suhu, elemen pemanas diletakkan bersama lita elektrik. Reka bentuk seperti ini bertujuan untuk penjimatan ruang selain menekan aspek keselamatan. Di samping itu, lita elektrik periuk nasi kelihatan kemas dan menarik susunannya. Ini penting untuk menjadikan reka bentuk lita elektrik sesuai untuk tujuan komersial. Okey, sambungan lita. Reka bentuk sambungan lita elektrik pada komponen atau peranti disusun mengikut sesuatu tugas yang diberi. Contohnya, susunan reka bentuk sambungan lita pada periuk nasi elektrik yang menekankan ciri selamat, cekap, kemas dan berkualiti. Terdapat pelbagai jenis lita dalam sambungan lita elektrik. Antaranya termasuklah lita tertutup, lita buka, lita pintas, lita salah kekutuban, lita bocor ke bumi dan lita bypass. Jadi contoh sambungan lita, kita mesti bezakan, pelajar mesti dapat bezakan apakah dia lita tertutup dan lita terbuka. Di mana kalau lita tertutup, keadaan di mana suis peranti disambungkan dan membolehkan membolehkan aliran elektrik mengalir. Lita ini mempunyai satu kitaran lengkap. Pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu elektrik. Contohnya, mentol menyala apabila suis ditekan ataupun ditutup. Lita buka pula, keadaan di mana suis atau peranti disambungkan dan membolehkan aliran elektrik mengalir. Lita ini tidak mempunyai satu kitaran lengkap arus, voltan dan kuasa dalam satu liat elektrik. Contoh, mentol tidak menyala kerana suis dibuka atau wayar terputus. Okey ya. Contoh lita buka tidak mempunyai satu kitaran lengkap. Apa dia lita pintas? Keadaan apabila wayar positif yang bocor tersentuh wayar negatif yang bocor secara tidak sengaja tanpa melalui mentol, tidak melalui beban. Jadi maksudnya ada kebocoran lah. Okey. Bila dua wayar ini bersentuh, ia menghasilkan percikan api. Boleh menyebabkan kebakaran. Lita pintas. Selalu ada berlaku dalam rumah kita kan. Okey. Lita salah kekutuban. Okey. Ini salah kutub. Tadi tak menyala lah. Okey, komponen elektronik yang mempunyai kekutuban seperti LED perlu dipasang mengikut kekutuban supaya ia boleh berfungsi. LED ni ada positif dan ada negatif. Jadi kena tahu di mana
kaki positif dan kaki negatif untuk memasang dengan cara yang betul. Okey, ni lita arus bocor. Okey. Arus bocor di sini berlaku bersentuhan wayar positif dan negatif. Okey, terjadi akibat daripada kebocoran arus pada wayar hidup pada badan logam perkakas elektrik. Okey, lita bypass, lita pintas kan. Okey, penyambungan dua perkakas elektrik yang berlainan pada satu fiuz yang sama menyebabkan tekanan dan suhu berlebihan pada penebat. Risiko lita pintas akan berlaku. Okey. Tengok lita, macam mana penyambungan lita. Lita lengkap. Okey, ni satu aliran lengkap lita siri. Okey, ini ada dua aliran satu melalui positif. Okey, arus bergerak ni satu aliran lengkap. Okey, ni dua aliran lengkap. Jadi dua aliran arus elektrik. Bermaksud ni lita jenis-jenis lita. Okey, lita siri dan lita selari. Okey. Dan lagi satu, kamu mesti mengenali lita siri selari. Lita siri. Okey, ada tiga. Lita siri, lita selari dan lita siri selari. Di mana ni lita siri menunjukkan satu aliran lengkap arus. Okey, ini gambar rajah bergambar. Ini gambar rajah skematik. Skematik adalah simbol. Simbol menunjukkan bateri, simbol menunjukkan motor, simbol menunjukkan arus. Okey. Satu aliran lengkap. Kalau lita siri, sekurang-kurangnya lebih daripada satu. Contoh gambar ni adalah dua aliran arus elektrik. Contoh positif, arus elektrik mengalir pada laluan ini. Okey, lagi satu pada laluan mentor yang kat bawah ni. Jadi ada dua laluan arus elektrik. Jadi kita mesti namakan ia lita selari. Paling kurang dua. Okey, kita tengok apa beza lita siri dan selari. Okey, di mana dalam gambar rajah ini ada menunjukkan lita siri dan lita selari. Contoh lita siri satu laluan kan. Okey, ni satu laluan lita siri. Okey, tengok gambar rajah skematik satu laluan lita siri. Dalam satu lita ni ada dua mentol. So saat itu adalah laluan lita siri. Satu lagi lita selari sebab ada dua jenis laluan. Yang atas ni satu, yang ni satu. Okey. Jadi ini adalah lita selari dan lita siri. Kenapa lita siri ni? Ada dua mentor. Mentor pertama, mentor kedua. Okey, satu laluan. Okey, laluan lagi satu di sini. Okey, selari juga kan. Ni siri dan ni selari. Kalau yang ni selari sahaja. Okey. So yang ni ada siri dan selari. Ada beza ketiga-tiga gambar. Ni gambar rajah bergambar lita, bergambar ini gambar rajah skematik. Skematik ni simbol. Okey. Kita tengok macam mana pemerhatian nyalaan lampu. Okey, ini switch bateri. Mentor pertama menyala tak? Apakah yang berlaku selepas switch dihidupkan? Apakah yang berlaku sekiranya mentol kedua rosak? Kenapa kecerahan nyalaan mentol tidak sama? Ini adalah lita siri ke lita selari? Lita siri kan? Jadi kita tengok, kita bincang ya. Apa yang berlaku selepas switch dihidupkan? Okey, switch dihidupkan. Apa yang berlaku pada mentol pertama ni? Okey. Ada idea? Iman? Okey.
Apakah yang berlaku selepas suis dihidupkan? Ini adalah litar selari sebab ada 3 laluan. Okey, apa yang berlaku sekiranya mentol kedua rosak? Dan kenapa kecerahan nyalaan setiap mentol sama? Okey. Ada beza kan? Tadi litar siri, ni gambar rajah litar selari. Okey, ini adalah gambar rajah litar siri selari. Okey. Kita cuba fikirkan apakah yang berlaku dari segi pemerhatian. Apakah yang berlaku selepas suis dihidupkan? Mentol manakah yang paling cerah dan kenapa? Mentol manakah yang paling cerah dan kenapa? Apakah yang berlaku sekiranya mentol satu rosak? Okey. Boleh fikirkan? Fikirkan 5 minit. Okey. Tengok, itu aliran arus litar siri dan arus litar selari. Kalau rosak, ia menyala tak? Untuk laluan yang ni, untuk litar selari. Satu menyala, satu tidak menyala. Betul? Okey. Okey, tengok. Supaya memberi jawapan, idea jawapan kepada pelajar. Okey, parameter elektrik seperti voltan ataupun simbol V, arus I, rintangan R dan kuasa adalah P. Ini parameter untuk elektrik lah. Hubungan voltan dan arus adalah berkadar terus. Ini bermaksud voltan bertambah, arus elektrik akan bertambah juga. Manakala hubungan rintangan dan arus elektrik adalah berkadar songsang. Hubungan antara dua parameter ini menerangkan bahawa apabila rintangan bertambah, arus akan berkurang. Ingat simbol rintangan R, arus I, voltan V dan kuasa P ada perkaitan belaka. Keadaan ini dapat disimpulkan dalam rumusan yang dipanggil sebagai hukum Ohm. Parameter ini boleh dikira jumlah penggunaannya. Okey, ni adalah pengiraan parameter elektrik. Ni dalam kalau soalan, dia akan mesti suruh awak mengira parameter elektrik lah, sama ada voltan ke, arus ke, rintangan dan kuasa, ada perkaitan. Okey, contoh. Arus. Apa maksud arus? Pergerakan caj elektrik yang disebabkan oleh pergerakan elektron bebas. Ia mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. Simbol untuk arus adalah I. Unit adalah ampere. Volt. Volt satu unit ukuran untuk mengukur voltan elektrik yang mengandungi dua konduktor. Simbol adalah V. Unit adalah volt ataupun V. Rintangan adalah merupakan penentangan terhadap pengaliran arus. Simbol rintangan adalah R. Unit untuk rintangan adalah ohm ataupun simbolnya macam ni. Okey. Watt ialah kuasa elektrik yang digunakan. Okey. Simbol untuk watt adalah P. Unit adalah watt. Okey, dalam mata pelajaran sains pun awak belajar juga ya. So pelajar kena lebih faham lah. Pengiraan menggunakan hukum Ohm, parameter elektrik. Ini sangat penting. Di mana untuk mencari nilai voltan V sama dengan I, ni arus darab dengan rintangan R. Untuk mencari arus, okey, contoh arus, jadi I ni V bahagi dengan R. Okey. I ni kita tinggal, okey, nak cari V kan, nak cari I kan, jadi V bahagi, okey, R kalau ke sini akan jadi bahagi kan. Jadi arus V bahagi R. Okey, kita pusing je formula matematik ni. Untuk mencari nilai Ohm iaitu R, kalau nak R, V, okey, kalau kita nak R, V bahagi dengan
I. Okey. Untuk rumus bagi kuasa iaitu P. Okey. Oh, ini arus V. Okey, rintangan V bagi I, betul dah. Okey. Watt adalah P ni kuasa Jadi P adalah kita dah dapat nilai V kan. V darab dengan I. I ini adalah arus. Formula antara voltan, arus, rintangan dan juga kuasa ada perkaitan. Okey, ada perkaitan. Jadi pelajar mesti kena tahu satu je. Contoh, V sama dengan IR. So kalau sekiranya soalan itu dia memerlukan rintangan, jadinya kita alihkan V bahagi dengan I. I ni bawa ke sebelah sini, jadi bahagikan. Okey, begitulah. Okey, ingat formula tiga segi ni. V, I, di mana kalau kita nak mencari nilai V, jadi arus darab rintangan. Kalau kita nak cari rintangan, voltan bahagi arus. Ke bawah ni bahagi. Kalau melintang ini, kita darab. Okey, kalau nak cari voltan, arus darab rintangan. Okey. Jadi ini adalah hukum Ohm. Ingat je segitiga ini, awak ingat ketiga-tiga dia. Contoh V, I darab. Nak cari arus I, V bahagi okey, nak cari V voltan bahagi I. I tu arus. Okey. Hukum kuasa. Jadi kuasa ni simbol dia segitiga ni PIV. Jadi kuasa P arus darab voltan. Kalau contoh soalan dia bagi kuasa, dia bagi voltan, boleh cari arus tak? Mesti boleh. Jadinya P bahagi V. Okey. P bahagi V. Kalau sekiranya dalam soalan itu dia memberi kuasa dan nilai arus, kita dapat mencari nilai voltan, di mana voltan kuasa bahagi arus. Okey? Kalau pelajar ingat je salah satu hukum Ohm untuk yang ni satu dan hukum kuasa, okey, pelajar boleh buat jawab dari soalan elektrik dengan mudah. Hukum segitiga hukum Ohm dengan hukum kuasa ni. Ingat salah satu dan pelajar boleh selesaikan apa-apa jua bentuk soalan yang berkaitan dengan parameter elektrik. Latihan parameter. Okey. Diberi kuasa, okey, contoh kita bincang 1.0 A dan rintangan 3 ohm. Hitungkan nilai voltan. Boleh tak? Okey, arus 1 ampere, rintangan 3. So nak dapat voltan, kita darab je lah kan. Arus darab rintangan. Okey. V sama dengan IR. Boleh tak dapat jawapan? V 0.5 A darab 3 ohm. Jadi jawapan dia adalah, kita mesti tulis unit dengan betul ya. 1.5 volt atau simbol V. Okey. Kuasa kita dapat cari tak? Dapat kan? Sebab P sama dengan V darab I. Okey, voltan kita dapat? Dapat dah 1.5 kan? Okey, 1.5. Arus dah ada nilai? Okey, ada dah kan? 0.5 ampere. So dapat kuasa? Dapat 1.5 darab 0.5 A. Jawapan dia adalah 0.75 watt. Okey. Okey, yang kedua latihan parameter. Nilai, ni bukan voltan 3 volt. Okey, rintangan 6 ohm. Cari nilai arus bagi nilai tersebut. Boleh cari? Bolehlah kan? Okey. Mula-mula ingatkan formula nak cari arus. Jadi voltan kita mesti bahagi dengan
Contoh, voltan berapa nilai dia bagi? 3 volt. Okey, bagi dengan ohm, nilai rintangan 6 ohm. Okey, so arus adalah 0.5 ampere ataupun 0.5 A. Okey, pastikan simbol mesti ditulis. Latihan pengingat parameter lagi. Diberi nilai voltan 3 volt dan nilai arus 0.5 ampere. Kirakan nilai rintangan. Boleh tak? Bolehlah kan? Okey, rintangan formula dia voltan bahagi arus. Di mana voltan 3 volt bahagi arus 0.5. Ingatkan hukum ohm ni segitiga hukum ohm. Jadi arus dapat tak? Dapatlah. Ni rintangan nak dia suruh cari. Okey, kirakan nilai rintangan. Simbol ni salah ni, rintangan R. So R 3 volt bahagi arus 0.5 jadi R adalah 6 volt. Ini adalah R sebenarnya. Okey. Untuk kuasa pula, ingatkan hukum ohm, hukum kuasa iaitu P sama dengan I darab V. Okey. Berapakah kuasa mentol yang digunakan dalam litar ini? Okey, voltan kita dapat 240 mengikut gambar rajah, arus 0.3. Jadi boleh kita cari tak kuasa? Boleh. Iaitu voltan kita masukkan nilai 240, kuasanya berapa? Arusnya berapa? 0.3 ampere. Jadi kita darab. So dapat P adalah 72 watt atau unitnya W besar ni, watt. Okey. Latihan pengiraan parameter untuk kuasa juga. Okey. Diberi nilai kuasa. Contoh, sebuah televisyen berkuasa 120 watt. Okey, nilai kuasa dah diberi. Voltan di litar ialah 240 V, volt. Kirakan nilai arus. So, kita pergi hukum kuasa, P sama dengan I darab V. Jadi soalan ni dia suruh cari arus. Jadi arus kuasa bahagi dengan voltan, betul? So kuasa adalah 1200 watt bahagi dengan voltan iaitu 240. So apa akan jadi? 1200 bagi 240. Jadi arus adalah 5 ampere atau ditulis arus ialah 5A. Latihan pengiraan parameter lagi, ni cikgu bincang Sebuah cewek elektrik berkuasa 1000 watt menggunakan arus sebanyak 5 ampere. Berapakah nilai voltan yang terlibat? Jadi, kuasa dia dah bagi kan? Okey, soalan ni dia memerlukan nilai voltan. Arus dah bagi kan? 5 ampere. Boleh cari tak voltan? Boleh, di mana kuasa kita bahagikan nilai arus. Betul? Okey, ingatkan formula kuasa ini di mana V sama dengan P bahagi I. V adalah 1000 watt bahagi 5 ampere. Jawapannya adalah 200 volt atau V. Okey, litar siri dan litar selawi. Jumlah voltan, okey, Vj adalah nilai jumlah voltan, adalah hasil tambah setiap perintah. Contoh, jumlah voltan V1 tambah V2 tambah V3. Jadi, Vj adalah 10V tambah 10V tambah 10V. Untuk litar siri voltan dia tambah sahaja. Jadi jumlah voltan adalah 30 volt.
voltan mentol 1, voltan mentol 2, voltan mentol 3. Okey, 30. Untuk litar selari, jumlah voltan adalah sama. Contoh, V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Okey, berbeza. Kalau litar siri, ia perlu tambah. Kalau litar selari, nilai voltan 1 sama nilai voltan 2 sama dengan nilai voltan 3. Mengikut mentol lah, setiap mentol ada voltan. Jadi kalau mengikut soalan ni, okey, voltan 110, voltan 2 kita nilainya kita tak perlu tambah sebab jumlah voltan adalah 10. Formulanya adalah sama. Voltan antara setiap perintang adalah sama. Okey. Kalau litar siri, hasil tambah setiap perintang. Okay. Jumlah arus pula untuk litar siri dan litar selari ada beza ya. IJ adalah jumlah arus simbol di mana I1 arus pertama sama dengan arus kedua sama dengan arus ketiga. Tetapi kalau litar selari bersamaan hasil tambah arus bagi setiap laluan arus di mana arus 1 nilainya mesti tambah arus 2 dan mesti tambah arus 3. Kalau litar siri dia sama. Setiap arus yang mengalir melalui setiap perintang adalah sama. Okey, sama. Okay. Apa beza lagi antara litar siri dan selari? Litar siri jumlah rintangan ataupun RJ adalah sama dengan hasil tambah rintangan antara setiap perintang. Contoh, jumlah rintangan R1 tambah R2 tambah R3. Okey, 5 tambah 10 tambah 15. Jadinya 30 ohm. Okey, jumlah rintangan RJ adalah mengikut rumus. Okey, beza dia. Kalau 1 per RJ, RJ ni jumlah rintangan sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi, dalam pengiraan ni untuk mencari nilai rintangan bagi litar siri, formulanya seperti di bawah, cuba perhatikan. 1 per RJ sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Ni litar selari ya. Kita darat silang lah untuk mendapatkan RJ sehinggalah RJ sama dengan 3 ohm. 1 per 9, 1 per 9, 1 per 9. Jadi 3 per 9 kan. Tapi nilai dia 1 per RJ. Untuk mendapat RJ kita darat silang. Jadi 3 RJ sama dengan 3. So RJ dapat tak? Mestilah dapat, iaitu 3. Okey. Kalau yang ni kita tambah je kan, R1, R2, R3. Jadi 5 tambah 10 tambah 15. So jumlah dia 30 ohm untuk litar siri. Formula berbeza. Ingat formula, letak nombor, boleh jawab. Okey. Jadi ini perbincangan yang tadi. Okey. Contoh. Kan Cikgu Sufikir, pemerhatian kalau apa berlaku dalam litar siri, macam mana sekiranya mentol 1 terbakar, litar siri mentol lain tidak menyala. Maksudnya dalam 1 litar itu, 1 litar tu rosak, mentol lain menyala tak? Tidak. Sebab dia hanya satu laluan. Litar selari, mentol lain akan menyala. Laluan yang rosak tu je lah tak menyala. Laluan yang tidak rosak tu mentol akan tetap menyala. Okey, itu perbezaan dia ya. Sekiranya dalam litar siri kita tambah 1 mentol, apa jadi pada mentol, keseluruhan mentol? Semua mentol menyala lebih malap. Maksudnya kalau kita tambah lagi banyak mentol dalam litar siri, nyalaan mentol menjadi malap. Tetapi kalau litar selari, semua mentol akan kekal sama terang sebab dia banyak laluan. Jadi sama terang lah. Okey, tapi kalau dalam litar siri, tambah banyak mentol, nyalaan menjadi malap. Kat rumah kita, kebanyakan semua menggunakan litar selari. Menghasilkan lakaran reka bentuk litar.
Apabila membuka pintu almari pakaian, kita akan, ini contoh dalam reka bentuk elektrik, awak kena membuat lakaran juga. Jadi awak kena membuat lakaran reka bentuk elektrik. Sebenarnya ini adalah aktiviti kamu ya. Kita akan menghadapi masalah untuk mencari pakaian dan barang yang disimpan di dalam almari kerana keadaan gelap. Jadi kita nak cipta lakaran macam mana nak buat almari ni supaya mudah untuk mencari barang. So kita adakan satu situasi penyelesaian masalah. Bagi mengatasi masalah ini, mesti kena bina satu gadget elektrik yang dapat menerangi keseluruhan dalam almari apabila almari dibuka. Jadi kita membuat almari yang ada lampu, reka bentuk gadget. Kena pasti kedudukan gadget dalam almari supaya kedudukan gadget dapat menerangi keseluruhan almari tersebut. Ni reka bentuk lah. Macam mana nak buat reka bentuk litar elektrik ni pada almari pakaian. Okay. Sebelum membina gadget, lakaran mesti dibuatlah. Contoh kita nak bina satu gadget elektrik, kita membuat lakaran reka bentuk macam mana, gambaran macam mana, gambaran awal macam mana yang perlu kita tengok dan kita decide lah. Okay, tujuan untuk memastikan komponen apa yang nak diguna, mentol, suis, bateri, wayar, nak pasang macam mana, kedudukan di mana, okay. Contoh, nak pasang dalam almari supaya almari buka nampak cerah, senang nak cari pakaian. Itu maksud dia. Okey, litar siri sebelum suis dibuka. So kita mesti melukis keadaan litar lah. Okey, kita nak guna litar siri ke selari? Litar siri apabila suis dibuka. Okey. Menganalisis elemen sistem elektrik pada gadget yang dihasilkan. Menganalisis setelah kita hasilkan, kita membuat analisa dari segi medium, beban, kawalan litar elektrik. Okey, terdiri daripada sumber elektrik seperti apa dia. Contoh sumber daripada bateri, contoh kita buat. Medium ialah dawai penyambung yang kita sambung litar. Okey, ini kita senaraikan. Beban ialah komponen elektrik yang kita gunakan dan kita ada meletak suis sebagai kawalan. Okey. Okey. Maksudnya sumber, medium, beban, suis tu mesti wujudlah dalam reka bentuk yang kita nak hasilkan ni. Okey. Ni contoh Okey, menganalisis. Contoh sumber bateri, kita nak guna berapa? Satu nilai parameter yang guna bateri 3 volt. Positif bekalan ke mentol. Beban, kita nak guna mentol kan? Kita memerlukan 4. Contoh. Senarailah kita menganalisis. Medium, kita menggunakan wayar elektrik sambungan sambungan wayar litar tu untuk mentol 1, mentol 2, mentol 3 ke suis micro, dan kita menggunakan satu suis. Kita beli suis, okey, mentol ke-4 ke kaki MC micro dan kaki COM ke bekalan negatif bekalan elektrik. Okey, ini adalah elemen yang perlu ada dalam gadget yang mesti kita hasilkan. Okey. Membina gadget berfungsi. Okey, pada peringkat ini, satu gadget yang berfungsi akan dihasil untuk diletakkan dalam almari pakaian. Kita nak buat ni lah, reka bentuk elektrik ni nak letak dalam almari pakaian. Litar yang telah dihasil pada 2.34 diterjemah lakaran. Terjemahkan dalam bentuk lakaran kepada litar bergambar untuk membina gadget elektrik berfungsi. Jenis penyambungan yang digunakan untuk litar gadget ialah litar bersiri. Nak sambung hanya dalam bentuk litar siri sahaja. Okey, jadi design yang kita nak buat ni gini contoh. Kita letak 4 mentol. Okey, letak ada bateri sini. Ini gambar rajah lakaran bergambar lah supaya terang nak buka almari pakaian. Contoh penambahan yang dibuat. Okey. Membuat pengujian. Okey, pengujian dilakukan pada gadget adalah untuk memastikan gadget yang litar dapat berfungsi seperti dikehendaki. Sambungan mentol dan suis dipasang mengikut litar skematik dan litar bergambar. Litar ini disambung dengan sumber elektrik iaitu bateri. Ujian dibuat apabila suis micro dilepaskan dan didapati
kesemua mentol menyala. Penilaian dilakukan selepas pengujian. Penilaian dilakukan ke atas semua komponen pada gadget Lita Elektrik. Okey, membuat pengujian dan penilaian. Setiap apa yang kita buat setelah kita membuat analisa, kita mesti uji. Adakah ia berfungsi atau tidak? Okey, berfungsi atau tidak. Lepas tu kita catatlah mentol. Nyala okey dah? Okey. Pendawaian disambung dengan baik dah? Okey, semua kena pada semua komponen. Lita, terdapat bekalan kuasa pada lita. Bateri membekalkan kuasa. Ini catatan kita. Okey, beginilah mencadangkan penambahbaikan. Okey, dalam satu reka bentuk elektrik yang kita bina itu, kalau kita buat penambahbaikan lebih bagus. Okey. Kenapa? Contoh bagi penambahan kecerahan mentol. Satu, uji kaji telah dikenal pasti. Uji kaji dijalankan ke atas 2 lita, iaitu lita siri dan lita selari. Uji kaji ini dilakukan membuktikan kecerahan mentol pada jumlah nilai parameter rintangan terdapat dalam lita siri dan selari. Bagi membuktikan kecerahan, uji kaji dibuat menggunakan komponen elektrik yang sama, dilakukan dengan cara menukar lita siri kepada lita selari. Okey, ini penambahbaikan. Sekiranya mula-mula kita pasang lita siri kan, jadi nyalaan mungkin malak lah sebab kita pasang 4. Jadi kita nak buat uji kaji macam mana perbezaan lita siri dan selari. Kita pun pasang lagi satu pada reka bentuk elektrik menggunakan lita selari. Kerana apa? Hal ini kerana beban rintangan pada lita selari menjadi lebih rendah berbanding lita siri. Jadi contoh daripada lita siri, kita membuat lita selari pula. Kita tengok kecerahan mentol. So ini membina gadget menggunakan lita selari pula. Okey. Okey, ini menerangkan fungsi sumber, punca, medium yang kita belajar tadi, beban, kawalan. Okey. Tahap penguasaan 3, kamu mesti membezakan lita siri, lita selari dan lita siri selari. Okey. Dan tahap penguasaan 3, kamu mesti tahu, faham dan menggunakan formula dengan betul parameter elektrik dalam lita siri, lita selari dan lita siri selari. Kamu mesti membezakan. Okey. Membezakan ketiga-tiga lita dan parameter elektrik dalam ketiga-tiga lita ini. Okey. Lita siri, lita selari, lita siri selari. Ini adalah contoh pengiraan sehingga kuasa, hukum kuasa dalam ketiga-tiga lita. Okay. Tahap penguasaan 4, pelajar mesti membezakan voltan arus rintangan kuasa dalam ketiga-tiga lita ini. Lita siri, lita selari dan lita siri selari, di mana voltan terbahagi mengikut beban. Lita siri sama setiap beban, gabungan voltan lita siri dan lita siri selari. Boleh rujuk juga buku teks ya. Okey. Tahap penguasaan 5, memberi justifikasi kepada produk sistem elektrik yang dipilih. Okey, setelah pelajar buat, justifikan kesesuaian reka bentuk. Okey, adakah ia selamat? Okey, reka bentuk ini boleh digunakan ke? Mestilah boleh kan? Lepas tu kita nyatakan secara lebih detail. Okey. Ini lakaran reka bentuk elektrik sebelum kita membina gadget reka bentuk elektrik tu, almari pakaian. Okey. Pasang lita ni pada almari pakaian, kita mesti membuat lakaran bergambar dan juga lakaran skematik. Ni dah, kalau pelajar dapat buat ni, pelajar dah dapat menguasai tahap penguasaan 5. Okey, lepas tu membina mockup dan memasang lita. Ni lukisan bergambar bermaklumat di mana? Okey, trigger D. Gini rupanya hasil tugasan yang sepatutnya pelajar buat aktiviti ya. Lukisan bergambar reka bentuk gadget elektrik. Kalau pelajar buat gini dah dapat tahap penguasaan 5. Ni contoh hasil tugasan pelajar membuat
memasang litar pada rak lah. Okey, contoh. Okey. Okey, almari tanpa gadget elektrik. Lepas tu contoh gadget elektrik yang lain. Okey, macam mana dia buat lakaran. Okey. Apabila switch ditekan dibuka, lampu almari akan terpadam. Okey. Ni mini mixer. Contoh pembinaan gadget. Mixer. Ada switch on, off. Ni hasil tugasan pelajar ya. Okay, loceng elektrik. Wayar penggerak air. Okey, sampai sini saja. Okey. Okey, Iman ada? Okey. Iman? Iman? Oh, okey. Pukul 10 dah. Reka bentuk elektrik. Okey, kita tengok modul Iman. Modul, buka dah modul. Setakat ni Iman dengar faham tak? Ke cikgu je cakap seorang ni? Okey, bukakan modul RBT. Sekejap, cari modul. Tajuk elektrik sekejap. Mekanikal berada elektrik Okey Iman. Iman nampak tak yang cikgu tunjuk ni? Okey, kalau nampak Iman salin sekejap ya. Okey. Cikgu masuk. Okey, jap. Okey. Reka bentuk elektrik. Okey. 2.31. Muka surat 63 boleh rujuk. A. Okey, kalau macam tu Iman, cikgu sharekan dalam bentuk PDF ya, nanti Iman buka, boleh? Okey, ini adalah modul reka bentuk elektrik. Setelah belajar ni, salin dulu dalam modul yang isi tempat kosong tu, boleh rujuk. Rujuk juga buku teks muka surat 63. Okey, cikgu tunjuk sekali lalu, Iman tengok. Kejap lagi cikgu akan hantar dalam bentuk PDF juga, boleh buka semula ya. Sebab ni dah pukul 10 dah. Panjang topik tajuk elektrik ni. Okey. So sumber boleh rujuk muka surat 62. Sumber tenaga elektrik ialah sumber yang boleh digunakan untuk membekalkan tenaga elektrik. Okey, sumber tenaga elektrik berpunca daripada jana kuasa, bateri, solar dan sebagainya. Terdapat dua jenis sumber. Sumber yang boleh diperbarui. Okey, sumber yang boleh yang tidak boleh diperbarui. Okey, boleh rujuk, cari jawapan. Okey, cikgu go to je. Okey. Beban, apakah ia beban? Okey, cari jawapan. Yang seperti cikgu bincangkan tadi tu lah. Okey, medium, muka surat 63. Okey. Kawalan, muka surat 63 juga. Okey. Ni cikgu akan share skema ni dalam bentuk PDF nanti ya. Jadi boleh rujuk. Okey. Jenis-jenis arus. Arus ulang alik, arus terus, kita dah belajar.
Okey, pastikan isi tempat ruangan yang kosong ni jawapan dia. Okey, boleh rujuk muka surat 64. Okey. Muka surat 65 menunjukkan cara bentuk litar peralatan elektrik. Dah satu-satu di cikgu buat. Semoga pelajar ikutlah apa yang cikgu buat tu, muka surat berapa, boleh rujuk belaka dah. Mudah untuk kamu. Okey. Video ni cikgu akan rekod dan cikgu share link untuk rujukan juga. Kedudukan peranti dalam litar. Okey, ni litar tertutup, litar buka, litar pintas, perbezaan dia. Okey. Jawapan ni cikgu akan share juga ya dalam grup. Okey, boleh juga tekan link untuk rujukan nanti ya. Okay, menghasilkan lakar reka bentuk litar elektrik yang akan dibuat. Okey, lakaran ni kena buat lah ni. Ni cikgu lukis ni dah ni. Macam ni juga, ni gambar rajah litar bergambar. Okey, buat dalam bentuk litar skematik. Okey. Membuat pengiraan parameter, cikgu dah tunjuk macam mana cara kira tadi dalam slide video pengajaran. Okey, boleh rujuk juga buku teks muka surat 67 dan 68. Isi tempat kosong, apa dia masuk arus elektrik. Okey, simbol dia apa, voltan. Okey, cikgu go through. Okey. Nak tekan link, tengok jawapan dalam ni pun boleh. Stop. Lepas tu salin. Okey. Voltan parameter, unit, contoh, instrumen dia. Okey, ni lukis. Okey. Contoh pengiraan. Okey, cuba kira ya. Okey, kira sendiri, fahamkan. Ni jawapan yang cikgu telah bagi. Gunakan formula hukum Ohm. V sama dengan I up. Okey, kira. Masukkan nilai, fahamkan situasi, nilai apa, simbol apa, letakkan nilai, dapat tak jawapan yang sama seperti cikgu sharekan ni. Soalan nombor 2, cari nilai voltan. Okey, soalan nombor 3, lukiskan litar untuk lebih kefahaman di manakah kedudukan voltan, arus dan nak cari apa. Lepas tu masuk dalam formula. Okey, nombor 5 pun sama. Okey, sama je. Okey, cikgu nak kamu lukiskan litar dan letakkan nilai. Jadi, kamu boleh lebih faham cara penggunaan formula. Okey. Ni litar siri dan selari, perbezaan dia daripada litar bergambar, kamu mesti lukis litar skematik. Okey, ni satu-satu ni, kalau kamu buat setelah mendengar video pengajaran ni, insya-Allah kamu faham topik ni satu persatu. Cikgu sudah guide muka surat berapa kamu perlu rujuk ataupun rujuk dalam video pengajaran yang cikgu sharekan tadi. Okey, mentor tidak menyala. Ini adalah perbincangan yang kita bincangkan tadi. Okey. Okey, ni macam mana dalam litar siri dan selari kita mencari jumlah rintangan. Dalam litar siri, ingatkan formula. Litar selari 1/R/J. Okey, ini ya. Okey. Untuk lebih cekap, pelajar mesti membuat latihan ni. Berpandukan muka surat berapa? InsyaAllah boleh jawab. Okey. Ni dah bentuk melintang. Tapi cikgu tunjuk macam ni ya. Okey. Okey, so setakat sini dululah. Okey, kejap. Stop presenting. Okey, Iman. Cikgu stop presenting. Sebelum tu, kamu on camera boleh? Gambar skipping. Ya, kamu je. On camera boleh? Iman? Iman? Oh, ya ke? Cikgu tak nampak muka kamu. Okey. So, tak apalah. Kamu je lah yang ni. Yang lain cikgu share lah. Okey, print screen. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya?
Ada soalan? Tak? Tak ada. Okey, faham tak hak cikgu cerita kat kamu ni? Faham tak? Okey. Okey, kalau faham, lepas ni Iman boleh buat modul PDPR. Lepas tu nanti Fifi jawab dalam buku buku muka surat yang buku kerja tu deh. Okey. Itu sajalah untuk topik hari ni. So, terima kasih kerana mengikuti kelas cikgu. Assalamualaikum. Okey. So, boleh stop lah.